Pengenalan etika perniagaan Islam. Prinsip syariah menentukan asas perniagaan Islam yang bermaksud bahawa perniagaan harus bebas daripada semua yang haram, tidak adil, amanah, tidak beretika dan tidak berfaedah kepada orang lain, alam sekitar atau diri sendiri. Perniagaan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga untuk mencari keredaan Allah dengan menjalankan perniagaan yang halal dan baik dan mendapat kebaikan di akhirat. Perniagaan dalam Islam harus mengambil kira keperluan dan kepentingan masyarakat yang pelbagai dari segi agama, budaya dan latar belakang. Perniagaan Islam juga harus mengelak daripada melakukan perkara yang dilarang oleh syariah, dan semestinya perniagaan Islam harus dibina di atas prinsip-prinsip akhlak mulia yang mencerminkan sifat Allah SWT. Isu etika perniagaan yang pertama ialah tidak mengamalkan sikap jujur dan adil. Dalam Islam, sikap jujur dan amanah adalah sangat penting kerana ia adalah sebahagian daripada iman dan akhlak yang mulia. Sikap jujur dan amanah bermakna bercakap dan bertindak mengikut kebenaran, tidak berbohong, menipu, mengkhianati dan menyembunyikan perkara yang orang lain tahu. Menjaga hak-hak Allah dan manusia serta memenuhi tanggungjawab dan janji yang telah dibuat juga merujuk kepada sikap jujur dan amanah. Sikap yang jujur dan amanah mempunyai banyak faedah baik di dunia maupun di akhirat. Di seluruh dunia, sikap yang jujur dan amanah boleh menimbulkan kerespekan, kepercayaan, kerjasama dan kesejahteraan dalam masyarakat. Jika kita bertindak dengan jujur dan amanah di akhirat, kita boleh mendapat pahala, rahmat dan ridha Allah serta perlindungan daripada azab neraka. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra yang bermaksud, "Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia dan sebaik-baik kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak." Al-Isra ayat 17. Isu yang kedua ialah unsur garan dalam jual beli cedok-cedok di dalam talian. Garan merujuk kepada jual beli yang mana pembeli tidak dapat pastikan barang apa yang akan diperoleh serta ia merupakan elemen yang tidak patut syariah. Unsur garan merujuk dalam transaksi ini apabila berlakunya ketidakpastian terhadap kadar, nilai dan jenis barangan yang diterima oleh pembeli sebaik sahaja penjual mencedok barangan yang bercampur itu. Dalam hal ini, berlaku ketidakpastian tentang apakah barang yang akan diperoleh semasa akad jual beli berlaku. Sebagai contoh, jual beli secara cedok ini dilakukan dengan membeli produk secara rambang seakan-akan bermain dengan nasib. Pembeli hanya meletakkan nilai atau harga belian dan peniaga akan mencedok sekali atau beberapa kali. Justru, kaedah ini juga diteruskan sama seperti jual beli adalah sama yang diharamkan kerana begitu jelas terdapat unsur garan fahish. Di samping itu, Nabi SAW turut melarang daripada melakukan jual beli al-garar atau jual beli yang mengandungi unsur ketidakpastian. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-syash iaitu melempar batu dan jual beli garar iaitu ketidakjelasan. Isu yang ketiga pula ialah tidak menghormati pelanggan. Sikap tidak menghormati pelanggan dalam etika perniagaan Islam melibatkan perilaku atau tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam interaksi perniagaan. Ini kerana sikap menghormati pelanggan merupakan kewajipan moral dan spiritual yang diimbangi dengan tuntutan nilai-nilai Islam. Perniagaan perlulah sentiasa memenuhi etika perniagaan dengan menghormati dan menghargai pelanggan masing-masing dengan memperbanyakkan bersabar dan sering bertolak ansur dengan apa sahaja yang dilakukan oleh pelanggan. Sebagai seorang peniaga Muslim, kita hendaklah sentiasa mengedepankan hubungan komunikasi antara pelanggan dengan mengucapkan kata-kata yang manis, saling menghormati, berlemah lembut dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Seperti firman Allah SAW yang bermaksud, "Hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kalau kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Surah Ali Imran, ayat 159. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu riba dalam emas. Riba ini merupakan riba paling utama diamalkan oleh masyarakat jahiliah. Ia berlaku dalam semua jenis urus niaga secara pinjaman atau hutang, iaitu dengan bayaran bunga bulanan yang melebihi pinjaman pokok. Riba ini berlaku disebabkan oleh syarat penangguhan secara sengaja dalam penyerahan barang ataupun duit pembayaran. Kemudiannya dikenakan caj tambahan. Majoriti dalam kalangan fuqaha menyebutkan illah, iaitu sebab pengharaman dalam isu emas adalah sifatnya sebagai mata wang kerana anggapan emas sebagai harga sebarang anggapan sebagai mata wang seperti wang kertas jika ditukar dengan emas, maka sebarang nilai tambahan dibenarkan, tetapi syarat pertukaran mesti berlaku secara on the spot dan tiada unsur penangguhan dalam transaksi. Bagaimanapun, pembeli perlu mengelak daripada membuat pinjaman daripada pihak sama yang menjual emas supaya tidak berlaku perkara yang ditegah oleh Rasulullah SAW, iaitu jual beli dan hutang.
Hal ini bersandarkan hadis baginda yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi serta jual beli dan hutang. Riwayat Ahmad. Ada sekali ialah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan bahawa falsafah yang dibentuk oleh Islam dalam bidang perniagaan ini adalah dengan jelas bertujuan untuk mendatangkan kebaikan maslahah dan menolak keburukan mufsadah kepada semua pihak yang berniaga selari dengan maqasid syariah itu sendiri. Untuk memastikan perjalanan bidang perniagaan yang disyukuri itu selari dengan landasan syariat, maka perlu diketahui konsep dan etika perniagaan yang berkaitan dengannya bagi menjamin ketulusan dan keadilan hak bagi setiap peniaga dan pembeli serta perlu memahami perkara-perkara yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan Hadis. Di samping itu, mereka wajib meyakini bahawa mereka akan dihadapkan kepada Allah SWT pada hari akhirat nanti supaya timbul perasaan takut untuk melanggar perintah Allah. Dari itu, jika semua perniagaan adalah berdasarkan unsur-unsur perniagaan beretika yang berlandaskan ajaran Al-Quran, sudah tentu ia dapat membentuk kemuliaan peribadi dan seterusnya dapat mencapai keseimbangan hidup di dunia dan juga di akhirat.